Jadi kita tunggu bermula pada pukul 8 pagi. Okey. Sudah pukul 8 pagi. Selamat pagi kepada semua murid yang hadir ke PDBR Sains kali ke-32. Okey, seperti apa yang cikgu telah beritahu sebelum cuti. Okey, setiap hari Jumaat kita akan gunakan untuk menyambung topik dalam buku teks kita. Okay, kerana kita sekarang sudah dalam topik yang terakhir, jadi kita pun boleh kira agak cepat sudah. Jadi cikgu gunakan hari Jumaat untuk sambungkan topik. Tapi hari Isnin cikgu akan gunakan, setiap hari Isnin cikgu akan gunakan untuk quiz. Okay. Minggu depan kita akan masuk quiz bab 4. Okay, quiz bab 4. Jadi minggu ataupun Jumaat kita akan sambung satu topik. Hari ini adalah 9.2. Minggu depan kita akan sambung 9.3 lah. Okay. Dan selepas minggu depan adalah periksaan. Okay. Cikgu rasanya guru kelas kamu sudah ada mention dengan kamu semua. Jadi nanti tunggulah arahan daripada guru kelas macam mana cara perjalanannya. Okay. Jadi dengan tidak melengahkan masa, kita tengok kepada buku teks ni. Okay, kita tengok kepada buku teks ni. Okay. Hari ini kita akan sambung kepada topik ini iaitu 9.2 bahan bumi. Bahan bumi. Okay. Kalau kita lihat apa yang kita akan belajar dalam topik ini. Okay, pertama kita akan menerangkan jenis dan ciri-ciri batuan. Okay, kita kena akan tahu tentang jenis dan kita juga akan tahu tentang ciri-ciri batuan. Okay, ada berapa jenis? Dan setiap jenis tu apakah ciri-ciri batu tu? Okay, lepas tu yang kedua, berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan. Okey, proses bantuan. Okey. Jadi kalau kita lihat yang pertama dekat sini, kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, tekstur dan cara pembentukan dia. Jadi ini adalah satu kenyataan yang kamu mesti take note. Dia ada berbeza daripada segi warna dan strukturnya juga ada perbezaan dan dia juga ada pelbagai bentuk dan dia juga ada pelbagai tekstur dan dia juga ada pelbagai cara perbentukan dia. Jadi ini adalah lima cara perbezaan kepada setiap jenis batuan. Okay? Kepada setiap jenis batuan. Okay? Jenis batuan. Secara amnya, batuan boleh dikategori kepada 3 kumpulan. Secara amnya, dia ada 3 kumpulan besar. Lepas tu, daripada kumpulan itu, dia memang ada spesifik. Tapi untuk apa yang kita belajar dalam sains hari ini, kita hanya spesifikkan 3 kumpulan ni. Dan apa yang dia lebih anak-anak kepada 3 kumpulan ni, kamu akan belajar kalau kamu masuk belajar tentang bentuk muka bumi, geologi pada universiti nanti. Okay, pertamanya dipanggil sebagai batuan igneous. Okay, batuan igneous. Okay, batuan igneous ini
adalah jenis yang pertama. Kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen. Ketiga adalah batuan metafrotik. Metafrotik. Jadi setiap jenis batuan terbentuk dengan cara yang berlainan dan mengambil masa beribu-ribu tahun. Semua batuan mengandungi bahan yang dikenali sebagai mineral. Bahan dikenali sebagai mineral. Apa itu mineral, murid? Kalau cikgu bagi satu contoh lah, macam besi merupakan sejenis mineral. Aluminium, pelbagai lah. Semua ini dipanggil sebagai mineral. Kita sambung kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 262. Muka surat 262. Kita lihat jenis batuan tadi itu, 3 jenis. Ini adalah 3 yang utama. Di bawah setiap kumpulan ni, setiap jenis ni dia ada spesifik lagi. Kita lihat yang pertama. Igneous. Igneous ni dia terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantle. Jadi bermaksudnya igneous ni adalah batuan yang selalunya dia terbentuk pada tempat yang ada bergunung api. Gunung berapi, ada gunung berapi, batu jenis ini banyak terbentuk. Dan dia mengandungi pelbagai bahan mineral. Dia mempunyai berbagai bahan mineral. Dan lava dengan magma ini sebelum dia menjadi batu igneous ini, biasanya dia adalah dalam bentuk tanah dulu. Dan biasanya banyak orang akan ambil tanah ini untuk menanam. Kenapa? Kerana dia mengandungi pelbagai bahan mineral. Seperti kalau kamu ada perhatikan dekat berita dekat Indonesia, selalunya kamu akan nampak banyak orang tinggal di sekeliling gunung berapi. Kenapa? Kenapa mereka akan tinggal dekat sekeliling gunung berapi? Bukan tempat itu sangat bahaya kah? Ya, memang sangat bahaya. Tapi tanah dekat sekeliling gunung berapi itu sangat subur. Dan dia boleh menanam banyak tanaman yang memang sangat baiklah. Dan kenapa? Kerana tanah itu mengandungi pelbagai bahan mineral. Kenapa tanah itu mengandungi pelbagai bahan mineral? Kerana lava. Kerana lava yang keluar, magma yang keluar itu, dia mengandungi banyak bahan mineral. Lepas tu, jenis batuan yang kedua iaitu sedimen. Apa itu sedimen? Sedimen itu terbentuk daripada mambatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glacier dan angin. Jadi that's why kalau kamu nampaklah bentuknya kira-kira macam ni saja. Kalau kamu tidak perhatikan dia betul, dia macam balak. Kayu balak yang sudah rebuk lah, dia macam tu. Dia terdiri daripada lapisan yang banyak yang kadang-kala berlonggar dan mengandungi fosil. Apa itu fosil? Fosil itu adalah bingkai lah. Bingkai sama ada haiwan ke ataupun tumbuhan. Ini dipanggil sebagai sedimen. Lepas tu yang jenis yang ketiga, metamorfik. Metamorfik ni, dia adalah batuan yang terbentuk apabila batuan igneous, yang batuan ini, dan
ataupun batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi bermaksudnya batuan igneous ini dengan sedimen ini dia di bawah bumi, di bawah mungkin sangat dalam. Okey? Kenapa? Kerana kalau dia berada dalam tu baru dia dapat menghadapi tekanan dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi biasanya lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Okey, jadi adakah kita nampak batu-batu ini? Ada. Ada batu-batu ini kita gunakan dia sebagai alat hiasan. Macam kristal. Ini merupakan salah satu jenis batu metamorfik. Kristal, diamond, memang adalah salah satu contoh batu metamorfik. Okay? Jadi, cikgu harap kamu dapat bezakan tiga jenis ni. Tiga jenis ni, batuan ini dia adalah dibezakan daripada cara pembentukan dia. Pertama, igneous ini adalah dibentuk daripada pembekuan magma. Dia dibentukkan daripada pembekuan magma. Okay. Lepas tu, sedimen ini dibentuk daripada mambatan enapan. Mambatan bahan-bahan enapan. Okay. Lepas tu jenis yang ketiga, metamorfik ini dia terbentuk daripada batuan igneous atau batuan sedimen yang terdedah daripada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Dia akan menjadi satu batuan yang keras, yang dia sangat berkilat. Sebenarnya cikgu pernah lihat banyak jenis batuan metamorfik ini. Okay. Dalam satu lawatan ke museum dekat Jepun tu. Okay. Dalam tu dia ada banyak batu-batu ini. Dia sangat keras dan dia pun sangat cantik. Okay. Kalau untuk dalam hidup sekeliling kita yang kita tahu tentang metamorfik ini, cikgu boleh beritahu kamu macam kristal adalah salah satulah. Kedua adalah macam diamond. Adalah salah satu contoh di bawah metamorfik. Okay? Lepas tu kita lihat proses pembentukan batuan. Bagaimanakah batuan igneous, sedimen dan metamorfik terbentuk? Proses pembentukan batuan tersebut boleh diterangkan dengan kita batu dalam Raja 9.6. Jadi ini adalah satu kitaran. Okay. Di sini batuan igneous. Okay, terbentuk ini adalah macam kita katakan gunung berapi lah. Jadi sini kebanyakan adalah batuan igneous. Okay, di sini kebanyakan adalah batuan igneous. Lepas tu, batuan sedimen yang tadi kita telah belajar, dia adalah apa? Terbentuk daripada mambatan enapan. Okay? Enapan. Jadi biasanya dia berada di bawah batuan igneous. Dia berada di bawah batuan igneous. Kenapa? Kerana batuan igneous ni dia mampakkan batuan sedimen terbentuk. Dia adalah daripada enapan macam pasir, sungai, berbagai lah. Okay, jadi itulah dia. Lepas tu, batuan metamorfik ini adalah di bawah lagi. Dia adalah di bawah lagi. Okay? Dan dia adalah dibentuk daripada mambatan, iaitu tekanan dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi biasanya dia lebih dekat dengan magma lah. Kenapa? Kerana magma itu sangat panas kan. Jadi itulah tempat yang suhu yang tinggi. Okay?
Jadi ini adalah satu proses ini adalah satu gambar yang menerangkan proses pembentukan batuan. Kalau kamu lihat dekat sini, haba dan tekanan meningkat apabila semakin ke dalam bumi. Okay. Kalau kamu lihat di sini, batuan ini diangkut ke permukaan bumi. Macam mana diangkut? Daripada magma itu keluar. Lepas tu, pemendapan bahan hakisan membatang itu membentuk batuan sentimen. Okay. Daripada haba dan tekanan, dia akan membentuk batuan metamorfik. Dan batuan metamorfik ini kalau dia terlalu panas, dia akan melebur menjadi magma. Lepas tu, magma ini bila dia keluar macam letupan gunung berapi, dia keluar, dia melalui pengejutan dan pembekuan magma itu, dia akan membentuk batuan igneous. Jadi ini adalah satu proses dia. Dia macam rangkaian makan lah. Tapi dia adalah, di sini adalah tentang pembentukan batuan. Dia ini adalah cerita tentang pembentukan batuan. Okay. Okay, jadi kita sudah selesai dalam buku teks. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat sama-sama ke buku kerja. Okay, buku kerja muka surat 136. Muka surat 136. Okay. Sila buka buku kerja kamu kepada muka surat 136. Okay. Jadi kita lihat jenis dan ciri batuan. Okay, soalan pertama. Kelaskan batuan yang diberikan kepada 3 kumpulan dalam peta pokok di bawah. Okay, dengan menggunakan istilah-istilah yang berada di atas ni. Okay, jadi ini adalah yang kita tak belajar dalam buku teks tadi. Jadi, tapi kita akan belajar. Ini adalah lebih tambahan. Okay, walaupun dia tak ada dalam buku teks, tapi dalam peperiksaan dia akan tanya. Jadi beri perhatian. Okay, jenis batuan yang pertama tadi. Jenis batuan yang pertama tadi adalah apa? Ini adalah batuan igneous. Ini adalah batuan igneous. Kamu boleh rujuk dalam buku teks lah. Sebenarnya cikgu sini ada buku teks. Sesuai cikgu rujuk lah buku teks cikgu. Okay. Lepas tu batuan jenis yang kedua. Batuan jenis yang kedua adalah batuan sentimen. Batuan sentimen. Okay, batuan jenis yang ketiga adalah batuan metamorfik. Metamorfik. Okay, ingat spelling dia mesti betul. Okay, spelling dia mesti betul. Jangan dalam peperiksaan kamu salah spelling. Okay, jadi ini adalah batu-batuan di bawah jenis batuan ini. Kita kena isi. Okay, lepas pertama. Okay, sekejap. Okay. Jadi, di bawah batuan igneous ini ada apa? Ada batu yang dipanggil sebagai
Ni. Batu gani ini banyak digunakan dalam tapak pembinaan. Itu adalah pertama. Apa lagi? Satu lagi dipanggil sebagai pumice. Apa lagi? Dan satu lagi dipanggil sebagai basite. Tiga saja daripada yang diberi dekat sini adalah di bawah kategori batuan igneous. Tiga saja. Lepas tu yang di bawah batuan sedimen ada apa? Ada dipanggil site. Yang kedua dipanggil sebagai batu kapur. Batu kapur ini ada tak? Dekat mana? Biasanya batu kapur ini ada berada dekat macam gua. Ataupun batu kapur yang selalunya kita boleh nampak dekat tempat yang ada apa itu? Tempat yang agak macam dalam tandas kan. Kalau kamu selalu nampak ada macam bocor daripada atas bumbung kan. Kalau dia selalu titiskan air itu, lama kelamaan kamu akan nampak ada satu benda kan. Okey, benda itu boleh dikatakan sebagai adalah sejenis batu kapur. Dia belum jadi batu kapur. Dia adalah satu proses yang membentuk batu kapur. Okey? Jadi kalau kamu ada nampak, itu adalah salah satu jenis. Satu lagi adalah batu pasir. Batu pasir ini dia sangat senang pecah. Macam batu kapur juga. Dia agak senang pecah. Okay? Bila dia pecah itu, dia memang adalah, kamu boleh nampak dia adalah daripada pasir. Dia adalah daripada pasir. Lepas tu yang terakhir ini adalah konglomerat. Konglomerat. Ini cikgu sendiri pun tidak sangat pasti adalah apa. Tapi kalau kamu dapat, kamu boleh cuba rujuk dalam internet. Apa jenis batu-batu ini. Lepas tu, kepada batu yang jenis yang ketiga, metamorfik ini, pertama adalah gneis. Batu gneis. Okay. Lepas tu, ada apa lagi? Ada batu yang dipanggil sebagai magma. Batu magma ini sangat-sangat keras. Adalah sejenis batu yang sangat keras. Okay. Kita pun tahulah batuan metamorfik ini memang sangat keras. Magma ini, kalau kamu pernah dengar batu magma ini, dia memang adalah sejenis batu yang sangat keras. Yang ketiga ini adalah kuartsit. Okay. Yang keempat ini adalah slag. Adalah dinamakan sebagai slag. Jangan risau, nanti semua batu-batu ini cikgu akan tunjukkan dalam sini, dalam ini. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okay. Lepas tu kita lihat kepada soalan kedua. Kenal pastikan jenis batuan. Yang pertama ini adalah batuan apa? Ini adalah batuan igneous. Ini adalah daripada enapan kan, adalah batuan sedimen. Okay, dan di bawah tekanan yang tinggi ini adalah batuan metamorfik.
Ini adalah batuan metamorfik. Okey. Jadi kita sudah habis dalam buku kerja. Jadi sekarang cikgu nak bawa anda lihat bentuk apa batu-batu yang telah dinyatakan tadi. Okey. Okey. Sekejap cikgu tukarkan share screen dulu. Okey. Jadi tadi yang pertama, granit. Okey, paling cepat adalah kita terus lihat image dia. Ini adalah batuan dipanggil sebagai granit. Okey? Kamu ada nampak ini? Dia macam dia digunakan untuk lantai kita kan. Okey, ini adalah batu yang dipanggil sebagai granit. Okey? Dia adalah batu yang sangat keras. Dia mozaik lah, mozaik yang dia digunakan untuk pembuatan mozaik kita. Okey? Okey. Lepas tu jenis yang kedua, pumice. Kita lihat apa itu pumice. Pumice ni telah jadi anjing pula. Kita apa? Sekejap Satu pumice. Kita cari pumice tapi internet keluarkan bumi. Ini adalah batu pumice. Pernah nampak tak? Ini adalah mereka gunakan untuk menghasilkan papan kaki lah untuk kalau kamu lihat dekat kedai alat solek ke kedai, memang kamu akan pernah nampak ini. Inilah batu pumice. Dia adalah batu yang sangat kasar, tapi dia tidak tajam. Okay? Lepas tu, satu lagi. Sat. Batu basat. Macam mana bentuk dia?
Ini adalah batu basak lah. Yang mereka yang ada untuk pembinaan. Batu-batu macam ni. Ini adalah mereka original dia macam ni lah. Ini yang original. Okay. Dan dia juga merupakan sejenis batu yang keras. Seperti yang kita telah kenal batuan Igneous ni, dia merupakan batuan yang keras dan dia mempunyai banyak mineral. Okay, dia mempunyai banyak mineral. Okay. Lepas tu, kita lihat lagi batuan yang dipanggil set. Okay, batu set. Kita lihat apa macam mana bentuk batu jenis ni. Dia macam ni. Kalau kamu lihat, dia macam ada lapis. Ini. Aku tekan, tengok dia dapat besarkan. Kalau batu jenis ni kamu akan nampak, dia macam ada lapisan-lapisan. Dia macam ada lapisan-lapisan dekat itu. Jadi ini adalah satu jenis ciri-ciri bagi batu sedimen. Okay, kamu ada nampak? Dia ada lapisan. Okay. Kita tengok batu jenis yang seterusnya. Batu kapur. Batu kapur. Inilah batu kapur. Batu kapur di Semeryong. Jadi kalau dekat Sarawak ini, kamu akan banyak nampak dekat kawasan dekat mana? Kawasan dekat Guanya sana. Gua Mulu. Ini adalah batu kapur lah. Okay. Jadi ini adalah satu batu kapur yang besar, gunung batu kapur yang besar lah. Okay. Lepas tu, kita sambung lagi. Batu pasir. Batu pasir. Ini adalah batu pasir. Okay. Yang mereka digunakan dalam tapak pembinaan. Batu pasir. Dia kecil. Dan dia keras, tapi dia tak sekeras macam granit semua yang tadi itu. Yang boleh kita gunakan untuk mozaik itu, tapi dia masih cukup keras lagi untuk pembinaan. Ini batu pasir lah. Okay. Apabila dia hancur, dia macam ni lah. Okay. Kamu boleh cari dalam online, cari dalam internet. Okay, macam mana batu pasir. Okay, lepas tu, konglomerat. Okay, batu konglomerat. Ini dia. Dalam satu batu tu kamu akan nampak pelbagai jenis tu.
berbagai jenis tu. Kamu kalau cikgu besarkan, dia berbagai jenis. Kalau kamu lihat, tengok, dia memang ada banyak bentuk. Jadi semua benda ini adalah apa? Apabila enapan tambah dengan tekanan, batu konglomerat ini akan terhasil. Batu jenis ini akan terhasil. Dan batu ini juga adalah di bawah jenis batu sedimen. Ini adalah daripada enapan. Dia gabung-gabung dan lepas itu dia menjadikan satu batu. Jadi kita sambung lagi. Batu gneis. Gneis. Nah, ini adalah batu gneis. Okay? Batu gneis ni, kalau kamu lihat bunga ni, itulah alo-alo dia ini, dia adalah terbentuk daripada batuan sedimen. Batuan jenis sedimen. Lepas tu, batu jenis ni dia sangat keras. Dan ada yang kita akan gunakan untuk macam hiasan lah. Ini dia. Dia sangat keras. Dan ada permukaan tu dia sangat kilau. Okay? Dia sangat berkilat. Okay, lepas tu magma. Batu magma. Batu magma ini adalah sama seperti tadilah. Tadi kamu pernah nampak kan batu granit kan? Okay? Magma ini adalah sejenis juga dikenali sebagai metamorfik. Apabila granit ini dia dimampat dan dia dalam suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi, dia akan jadi magma. Okay? Seperti apa yang cikgu pernah katalah, dia adalah macam mozaik lah. Mozaik yang kita gunakan. Tapi biasanya magma ini dia keras daripada mozaik. Okay? Dia lebih keras daripada mozaik. Dia adalah kepingan-kepingan yang lebih besar daripada mozaik lah kalau kamu lihat. Okay, lepas tu dua lagi terakhir. Kuartz. Batu kuartz. Ini adalah batu kuartz. Nampak? Ini lagi jelas nampak dia berkilau kan? Yang dipanggil batu kuartz. Okay? Dia ada banyak jenis lagi. Walaupun dia kuartz kan, dia di bawah itu dia masih ada banyak lagi keluarga dia. Kita masih boleh bezakan dia kepada pelbagai lagi. Okay? Lepas tu yang terakhir, dipanggil sebagai selat. Okay? Batu selat. Ini adalah batu selat. Kalau kamu lihat, inilah dia. Inilah dia, batu. Okay. Seperti apa yang kita telah beritahu daripada awal tadi, batu selat ini di bawah batu metamorfik ini, dia memang adalah sangat keras.
kita sampai sini saja tentang batuan hari ini. Jadi ingat, cuba siapkan buku kerja yang telah kita bincang tadi. Cuba siapkan buku kerja yang kita telah bincang tadi, satu muka surat. Lepas siap, ambil gambar, send dalam grup untuk dalam Telegram yang dalam WhatsApp tu send secara personal kepada cikgu. Okay. Jadi ada apa-apa masalah? Okay. Kalau tiada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama.